من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar semua hari ni, sihat? Minta maaf saya lambat. Tak apa, datang pukul 11 boleh? Habis tak apa, tak apa. Minta maaf ya, jalan kabut tadi ni. Dah lari? Oh, sekarang tak boleh lari kuat-kuat sangat, ni kaki sakit. Ya, profession. Tak berjaga-jaga sekarang ni. Okey, baik. Tak nak buang masa ya. Kita berada di bab yang ke-54. Muka surat 368. Ha? Betul kan? Alhamdulillah. Okey. Muka surat 368, bab 54, bertajuk berwuduk bukan kerana berhadas. Babul wudu'i min ghairi hadathin. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Muhammad bin Yusuf qala haddathana Sufyan an Amr bin Amir qala sami'tu Anasan. Kita ada ha di situ, ha bermaksud tahwilus sanad. Qala wa haddathana Musaddadun qala haddathana Yahya an Sufyana qala haddathani Amr bin Amir an Anas qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت كيف كنتم تصنعون قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. Baik, maksudnya Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Amr bin Amir, dia berkata, aku mendengar Anas. Okay, kemudian tukar sanadnya seterusnya kepada sanad yang kedua. Al-Bukhari berkata, Musaddad meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Yahya meriwayatkan kepada kami dari Sufyan, dia berkata, Amr bin Amir meriwayatkan kepadaku dari Anas, dia berkata, Nabi SAW berwuduk setiap kali hendak solat. Aku bertanya, bagaimana yang kalian lakukan dahulu? Anas menjawab, cukup bagi kami wuduk yang masih ada selama tidak berhadas. Okey, jadi sekarang kita masuk kepada syarah judul bab terlebih dahulu. Perkataan di situ, babul wudu'i min ghairi hadathin. Bab berwuduk bukan kerana berhadas. Terus masuk muka surat 369. Maksudnya bila kita kata bukan kerana berhadas di sini, apa hukumnya berwuduk bukan kerana berhadas? Okey. Maksudnya adalah apa hukum memperbaharui wuduk. Kami telah menyebutkan perbezaan pendapat di kalangan ulama dalam hal ini pada awal kitab wuduk, iaitu kitab menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah. Okey, lihat bab yang pertama. Terima kasih Kak Ram. Alamak.
Okey, lihat muka surat bab yang pertama di situ, penerangan ini sudah diberikan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di bab yang pertama berkenaan dengan hukum memperbaharui wuduk. Ingat lagi tak? Tak ingat. Bab satu tu, tak ingat kan? Mm-mm. Dah setahun lebih. Sekarang tahun? Itu tahun 2021, tahun lepas lah. Ya, mustahab. Ya, ada 3 hukum kat situ. Kalau lihat pada penerangan yang diberikan. Ya. Kak Dewi kata kalau lupa pun tak salah. Dah setahun lebih. Kalau Saza lupa, salah. Saza kena ingat. Saza kalau lupa habis lah. Bagaimana hukum semua? Okay, muka surat 5 perbincangannya ada di muka surat 5 tentang apakah hukumnya berwuduk bukan kerana berhadas. Maksudnya apa hukum kita memperbaharui wuduk. Sekarang ni wuduk kita ada lagi. Kan? Itu isu dia. Wuduk kita ada lagi tapi kita macam mana? Kita nak ambil wuduk lagi bila kita nak solat ni dalam keadaan masih wuduk lagi. Contoh tadi subuh. Lama sangat tapi ada orang mungkin dia boleh simpan. Tadi subuh dia solat. Dia tak batal pun wuduk dia sampai nanti nak masuk zuhur. Panjang kan? So macam mana? Adakah dia kalau dia nak solat dengan wuduk itu ataupun dia nak dia nak memperbaharui lagi wuduknya, bagaimana? Boleh, tak ada masalah. Okey. Contoh lagi saya berikan zuhur. Okey, kita solat zuhur, kemudian wuduk ni tak batal lagi. Masuk solat asar. Jadi macam mana? Nak memperbaharuinya ataupun tidak? Ini maksudnya dia berwuduk dalam keadaan yang tidak berhadas. Maknanya wuduk masih ada lagi, dia tak buang air kecil, dia tak buang angin, tak buang air besar, kan tak buat apa-apa hal yang menyebabkan dia dalam keadaan berhadas. Jadi sekarang ini kalau kita rujuk pada bincangan kita yang lepas, contoh di situ dia berikan kepada kita perihal wuduk di bab kita yang pertama. Di awal lagi dah dibincangkan. Maksudnya sebelum kita bincang tentang hal-hal yang lain, kita dah bincangkan dah berkenaan dengan hal memperbaharui wuduk. Jadi muka surat 5 di situ kita ada 3 pendapat. Kan? Kalau kita rujuklah di perenggan yang bawah sekali itu, mengenai apa yang mengharuskan seseorang berwuduk, para ulama berbeza pendapat sebagaimana yang akan dibahas pada huraian di bawah ini. Jadi ada 3 pendapat. Pendapat pertama kata mengharuskannya berwuduk adalah berhadas. Jadi kalau kita nak wuduk kembali, bermakna mesti dalam keadaan berhadas. Itu maksud dia. Ini pendapat yang pertama. Dan menurut mereka hukumnya adalah wajib muasak yang diberi toleransi waktu. Maknanya wajib muasak ini kalau kita batal waktu itu, tak semestinya waktu tu kena ambil wuduknya. Jadi masanya panjang. Bila-bila masa yang kita nak ambil wuduknya dibolehkan. Maknanya bila nak solat, barulah ambil wuduk. Kemudian kita ada pendapat yang kedua. Pendapat kedua yang mengatakan bahawa yang mengharuskannya berwuduk adalah kerana berhadas dan juga kerana hendak solat. Jadi maknanya di sini, dia berhadas, kemudian dia hendak solat. Kalau dia tak solat, tak ada masalah. Dia nak wuduk ke tak wuduk tu masalah dia lah. Yang penting sekarang pendapat kedua kata kalau dia berhadas kemudian dia nak solat. Okay, so kita ada 2 situasi. Jadi sebab itu dia perlu berwuduk. Kemudian pendapat ketiga kata mengatakan bahawa yang mengharuskannya berwuduk adalah kerana hendak solat sahaja. Jadi kalau dia tak nak solat, maknanya dalam keadaan yang dia tu berhadas, tapi kemudiannya dia tidak hendak melaksanakan solat, terpulanglah kepada dia sama ada dia nak memperbaharui wuduknya ataupun tidak. Jadi nanti boleh refer kepada 3 pendapat yang ada di muka surat 5 yang pernah kita bincangkan. Ini dah masuk COVID belum tahun ni? Belum kan?
Online Eh, COVID 2020. Kita buka sekejap. Betul-betul. Kita buka sekejap je. Lepas tu tutup. Sebab awal-awal kan ni. Bulan 3 dah tutup belum masjid? Bulan 3 dia Chinese New Year lah yang saya ingat. After Chinese New Year. Rasa ni masih fizikal lah. Ni masih fizikal. Jadi nak suruh rujuk rakaman pun tak ada rakaman ni. Okey, tak apa. Ni masih fizikal lagi saya rasa. Bulan 3. Aduh, kecohnya. Kejap. Ini masih fizikal. Saya ingat lagi. Februari 21. Kejap. Okey, tak apa. Tak apa. Nanti tengok balik YouTube ada ke tak ada. Okay. Kalau ada maknanya ada lah. Okay. Kalau ada. Tapi macam saya ingat kuliah ni dekat bawah lah. Saya ingat. Kat bawah kan? Kak saya ingat Kak Zah? Memang kat bawah kan? Kita baru ni atas kan? Tak, dulu kan kita kat sini. Sebelum COVID. Betul, Kak Som. Sebelum COVID kita kat sini. Lepas COVID kita kat bawah. Lepas tu kita naik atas balik. Tak naik atas lagi Okay. Bernaik-naik tingkat dia. Okey, tak apalah. Nanti boleh rujuk kembali perbincangan itu sebab ada juga beberapa perenggan yang mengulas kembali lah perbincangan tersebut. Okey, jadi tak apa. Jadi di sini kita lihat tadi apa hukum kita memperbaharui wuduk yang mana bukan kerana kita dalam keadaan yang berhadas. Jadi kami telah menyebutkan perbezaan pendapat di kalangan ulama dalam hal ini. Jadi muka surat berapa tadi? 5 Muka surat 5 tadi nanti boleh rujuk kembali pada awal kitab wuduk, iaitu ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salah. Surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Demikian juga dipaparkan bahawa majoriti mereka mengatakan asumsi kalimat pada ayat di atas adalah apabila kamu mengatakan apabila kamu hendak mengerjakan solat sementara kamu dalam keadaan yang berhadas. Jadi dalam ayat kita di sini surah Al-Maidah ayat ke-6, ayatnya berbentuk macam umum lah gitu. Kan? Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kamu hendak melaksanakan solat, iza kumtum ila salati, dia macam gitu. Jadi di sini di kalangan para ulama ketika mereka mentafsirkan ayat ini, mereka meletakkan penambahan lafaz untuk kita ni supaya kita mudah fahamlah bagaimana nak beramal dengan ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala suruh kita mengambil wuduk itu tadi. Jadi ada di kalangan para ulama mereka kata apa? Apabila kamu hendak mengerjakan solat sementara kamu dalam keadaan yang berhadas, barulah kamu mengambil wuduk. Jadi mereka menambah di situ. Kalau dalam ayat yang asal Allah Subhanahu wa taala sebut ilas solati, sampai solat saja. Iza kumtum ilas solah. Tidak ada dalam keadaan apa. Sama ada dalam keadaan berhadas ataupun dalam keadaan yang tidak berhadas. Tapi di sini majoriti ulama kata sementara kamu dalam keadaan yang berhadas. Mereka mentafsirkan ayat itu dengan keadaan yang sedemikian. Okey, kemudian Imam Ad-Darimi berdalil atas hal ini dalam musnadnya, yakni dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a illa min hadathin. Tidak ada wuduk kecuali kerana berhadas. Jadi selama mana kita ni dalam keadaan yang masih lagi tidak berhadas, di situ tidak perlu untuk berwuduk. Ini pendapat Imam Ad-Darimi.
Okey, baik. Imam Asy-Syafi'i juga ada mengeluarkan pendapat dia. Dia kata begini, telah meriwayatkan dari sebahagian ulama yang beliau temui bahawa asumsi kalimat ini adalah apabila kamu bangun dari tidur. Okey? Jadi ada di kalangan ulama yang menyebutkan begitu. Apabila kamu bangun dari tidur. Sebelumnya juga sudah disebutkan bahawa di antara para ulama ada yang mengarahkan pengertian ayat ini kepada makna zahirnya dengan mengatakan dahulu berwuduk setiap kali hendak solat hukumnya wajib. Okey, so kita ada 3 di sini. Pertama, lihat pertama tadi, majoriti ulama mengatakan bahawa pada surah Al-Maidah ayat yang ke-6 di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita orang yang beriman supaya mengambil wuduk hendak solat. Majoriti ulama kata apa? Itu berlaku ketika kita dalam keadaan yang berhadas. Okey, ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua di situ mengatakan bahawa uh, apa tadi? Apabila kamu bangun dari tidur. Okey, itu pendapat yang kedua. Maknanya ayat ini untuk mereka yang tidur, kemudian dia bangun daripada tidur, kemudian dia nak melaksanakan solatnya, barulah waktu itu dia ambil wuduk. Pendapat yang ketiga, dia kata di sini ialah wajib untuk mengambil wuduk setiap kali hendak solat. Tidak kira dalam keadaan yang berhadas ataupun tidak berhadas. Jadi walaupun kita tak batal lagi wuduk, bermakna di situ untuk pendapat yang ketiga wajib untuk ambil wuduk kembali, diperbaharui wuduk tersebut. Jadi di sini dia berikan kepada kita dengan pendapat yang terdahulu, dia kata kemudian mereka berbeza pendapat apakah hukum ini sudah mansuh, dihapus atau masih berlanjut. Ada dalil yang menunjukkan bahawa hukum ini mansuh, iaitu mansuh dihapuskan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Ibn Khuzaimah dari Abdullah bin Hanzalah bahawa Nabi SAW memerintahkan berwuduk setiap kali hendak solat. Sekarang kita bahaskan tentang pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ni kata kita ni wajib untuk ambil wuduk. Tak kira sama ada kita dalam keadaan yang hadas ataupun tidak. Jadi dibahaskan tentang perbezaan pendapat di sini. Apakah hukum ini sudah mansuh, dihapus atau masih berlanjut? Ya macam mana kalau kita ni wajib untuk ambil wuduk setiap kali nak solat? Boleh buat tak? Tak menyukarkan tak kalau setiap kali wuduk nak ambil? Setiap kali solat nak ambil? Dalam rumah okey lah. Oh. Kalau ikut ayat Quran ni dia suruh ambil wuduk sebelum solat. Jadi sebab tu di kalangan para ulama kata hukumnya wajib. Kita baca lagi. Oh. Oh nanti belakang kata boleh. Okey okey. Sekejap kita baca lagi. Alah cian. Okey okey kejap je. Baca lagi. Baca lagi sikit lagi okey. Apakah hukum ini sudah mansuh? Okey, tapi persoalannya adakah hukum ni dah mansuh? Maknanya kewajipan ambil wuduk setiap kali solat ni adakah hukum tu dah dihapus ataupun belum? Okey. Jadi di sini dia terangkan kepada kita dalil yang menunjukkan bahawa hukum ini mansuh adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibn Khuzaimah dari Abdullah bin Hanzalah bahawa Nabi SAW memerintahkan berwuduk setiap kali hendak salat. Tatkala itu memberatkan beliau, maka diperintahkan kepada beliau agar bersiwak. Sebahagian ulama berpendapat masih berlanjutnya hukum wajib tersebut. Seperti yang ditegaskan oleh At-Tahawi, Ibn Abdul Bar telah menukilnya dari Ikrimah,
Ibn Sirin dan selain keduanya. Okay, jadi ada dua pendapat di situ. Pendapat pertama ianya kata mansuh yang menerusi hadis Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibn Khuzaimah dari Abdullah Ibn Hanzalah, di mana Nabi SAW, ni pendapat pertama yang kata hukum itu mansuh. Nabi SAW setiap kali wuduk, setiap kali nak solat, Nabi ambil wuduk. Jadi hal itu Nabi rasa berat. Nabi rasa berat. Lalu seterusnya Allah perintahkan Nabi setiap kali nak wuduk, kalau masih lagi wuduk tu ada, siwak saja. Okay, berus gigi saja. Ini riwayat Imam Abu Daud. Okay, hadisnya. Kemudian, sebahagian ulama juga masih berpendapat bahawa hukum ini tetap wajib. Iaitu setiap kali kita nak solat, kita wajib ambil wuduk. Tak kira sama ada kita ni berhadas ataupun tidak berhadas. Jadi sebahagian ulama kata hukumnya wajib sebagaimana di kalangan ulama itu tadilah, iaitu Imam At-Tahawi, Ibn Abdul Bar dan juga Ikrimah Ibn Sirin dan selain keduanya. Baik, namun kita lihat muka surat 370. Di sini Imam An-Nawawi memandang pendapat ini terlalu jauh. Yang mana dia kata dia lebih condong untuk menakwilkannya jika hal itu benar-benar sahih dari mereka. Yang mana Imam An-Nawawi kata menegaskan telah dia iaitu rahimahullah menegaskan telah dikukuhkannya ijma' atas tidak diwajibkannya hal tersebut. Jadi Imam An-Nawawi dia memberikan dengan satu pendapat, kita tak wajib untuk ambil wuduk setiap kali bila nak melaksanakan solat. Ini pendapat Imam An-Nawawi. Dan dia kata pengertian ayat ini iaitu ayat tadi surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Pengertian ayat ini masih mungkin diarahkan kepada makna zahirnya. Masih mungkin dia kata kepada makna zahirnya tanpa perlu upaya menasahkan hukumnya. Artinya, perintah wajib, kalau ayat ini tak nasah, maknanya ianya tidak dihapuskan hukum wajib itu tadi kan. Imam An-Nawawi dia explain macam ni. Artinya, perintah wajib tersebut diarahkan kepada orang yang berhadas. Tapi perintah sunnah diarahkan kepada orang yang tidak berhadas. Wajib untuk mereka yang dalam keadaan hadas. Itu memang betul wajib. Tapi kalau untuk kita yang tidak dalam keadaan hadas, tak wajib, ia hanya sunnah. Jadi Imam An-Nawawi ni Masya Allah pendapat dia kita nampak di situ lebih lenient dan lebih mengharmonikan antara kedua-dua pandangan. Sebab daripada tadi kita cuma ada dua saja. Satu kata wajib, ni totok. Wajib, betul-betul totok rekod. Wajib mesti, setiap kali nak solat mesti ambil wuduk. Tak kira, dah buang air kecil ke tak buang air kecil ke kan. Ada hadas ke tak ada hadas ke, masih ada wuduk lagi ke apa, mesti ambil wuduk. Pendapat yang mengata wajib. Kemudian ada tadi kata, dia kata tadi tak wajib. Sebab ada hadis riwayat Abu Dawud. Kan? Di mana kalau sekiranya orang itu dia dalam keadaan yang tidak berhadas, dia tidak perlu untuk mengambil wuduk, hanya perlu bersiwak. Sebagaimana yang diperintahkan kepada Nabi SAW. Tapi di sini Imam An-Nawawi melihat keadaan ini dengan keadaan yang lebih harmoni. Yang mana dia kata, okey, kalau sesiapa yang nak kata masih wajib tentang ayat surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6 tu tadi, itu ialah untuk orang yang berhadas. Jadi untuk orang yang begitu kita kata, yes, awak wajib untuk ambil wuduk. Tapi kemudian kalau kita kata, tapi saya tak buang air kecil lagi, saya tak buang air besar, saya tak buang angin pun okey je, takkan saya tak kena ambil wuduk lagi. Untuk orang begini kita kata, untuk awak sunnah. Maknanya terpulang kan. Tapi kita rasa kalau kita kata hukumnya sunnah, kalau kita memperbaharui wuduknya dapat pahala. Betul tak? Lagi baik. Di situ bagi saya di sini kalau sekiranya masanya agak lama kan dan kita ada kemudahan untuk mengambil wuduk kembali, maknanya memperbaharui wuduk itu walaupun kita rasa kita ni tak buang angin ke, tak buang air kecil ke apa kan, dalam keadaan yang begitu kita nampak ada fasiliti mudah kan, contoh kat masjid nak ambil wuduk, dipersilakan. Lebih baik bagi saya lah, lebih baik. Cuma orang perempuan ni leceh sikit sebab dia pakai tudung belit-belit.
Kan dia pakai tudung belit-belit, dengan makeup lagi ya Cik Ana ya, kan. Nak hapuskan celak lagi, leceh lah, so tak apalah, kita simpan je lah wuduk kita. Tahan kencing pun tahan kencing je lah. Orang perempuan ni kadang-kadang, lagi-lagi part jalanan raya, bukan main lagi kan. Dah segak sangat, segak tu bahasa Kedah. Okey, orang kata dah apa, dah bukan main jambu sangat ya, dengan makeup je, dengan pin pun kan, bagai kan. Kita tak sangat lah, ada orang gitu. Simpan sanggup simpan wuduk tu. Nak terkencing pun tahan aja. Ya Allah itu aku. Dalam hati aku boleh dia tahan kencing. Kita dah sakit kalau tahan kencing kan. Mungkin kita usia dah gini-gini Saya usia dah gini-gini. Tak boleh lagi. Yang muda-muda tu. Tapi dia tak elok untuk kesihatan kan. Tak elok untuk kesihatan. So maknanya di situ terbaiklah kalau kita dapat tak apalah lap je lah makeup tu. Nanti makeup lah balik kan macam tu kan. Orang kata kalau dapat ambil wuduk kembali Alhamdulillah. Kan itu lebih baik. Bayangkanlah takkanlah satu hari jalan raya dari rumah 8 rumah kau nak tahan wuduk. Itu macam tak masuk akal. Rasa-rasanya macam bedek je kita rasa gitu kan. Bedek je takkan tak nak kencing. Mesti nak kencing kan. Mesti rasa semikian. So dalam keadaan yang begitu nak tahan lagi wuduk? Tak boleh. So kita perlu juga ambil wuduk. Sunnah lah kita ambil hukum sunnah tu tadi. Kalau dapat diambil wuduknya, Alhamdulillah. Itu terbaik bagi saya. Diambil kembali, diperbaharui kembali wuduk itu. Terbaik. Hukumnya sunnah. Ya. Betul. Nabi sentiasa berwuduk ketika setiap kali nak ambil, nak solat. Oh. Pendapat Imam An-Nawawi betul. Macam apa? Memberikan lebih moderate lah dia punya pendapat di situ. Bagi saya tu okey lah. Bagus Alhamdulillah. Sebab kadang-kadang ada orang dia boleh simpan wuduk dia kan. Cuma yang maksud saya tadi, kalaulah takkan kita nak simpan wuduk daripada Zohor sampai ke Isyak, itu susahlah kan. Dalam keadaan yang sedemikian. Cuma lah tadi saya punya concern ialah kita orang perempuan kadang-kadang kita malas. Kan nak buka tudung, takkan nak khuf pula. Tak kena nak buka tudung, nak hapuskan makeup. Kan makeup kena hapus ya kalau kita pakailah. Buka, buka stokin, baju lengan basah pula ya. Ya Allah basah lengan. Mak kita pun engkau ambil wuduk ke, engkau cuci tandas. Macam gitu mak kita kata. Kau main basah lagi lengan baju tu kan. Nak jalan-jalan pun dah tak jambu dah. Macam tu kan keadaannya. Tapi itulah kita ni kena turunkan hawa nafsu kita ya. Ni peringatan bersama lah. Kita kena turunkan hawa nafsu kita ni. Hawa nafsu tu maksudnya keinginan kita untuk kekal cantik. Okay. Untuk kekal, untuk mempertahankan makeup kita. Lama Ustazah saya makeup di 3 jam saya makeup. Ya Allah. Betul, betul. Ada orang gitu kan. Dia kalau nak keluar rumah boleh gaduh dengan suami dia. Lama. Dia maknanya nak keluar sebelum Zohor tu kan, pukul 9 dah siap dah. Sebab muka dia dulu, muka dia lambat. Ada orang je gitu kan, boleh jadi pergaduhan suami isteri. Tapi bagi saya sikit-sikit je lah ya, sikit-sikit je lah. Kita pakai bedak apa, bedak Johnson & Johnson, tak jadi kita. Sama-sama sekarang budak-budak. Yelah itu kita. Saya cakap ni, orang yang muda-muda, macam bayi-bayi saya yang muda ya. Muda-muda bayi saya ni kan tak boleh. Dia mesti nak pakai. Kenapa? Cik Ana pakai Cik Ana? Concealer Cik Ana kan? Dia guna apa basic dia punya tu kan? Dengan spray lagi. Untuk tahankan makeup. Cik Ana pakai Cik Ana? Masya Allah, tabarakallah Cik Ana. Tepuk tangan Cik Ana. Tabik spring Cik Ana, Masya Allah. Yes, orang nak macam cepat. Cuma tu leceh lah. Nak. Saya paling malas ni kalau nak nak ni. Nak lap tu paling malas. Sebab nak lap kena lap betul-betul. Dia bukan lap sembarang tu kan. Nak lap celak lagi. Aduh, lecehnya. Tapi nak buat macam mana kadang kena juga. Pakai juga. Okey, tak apalah. Tinggalkan saja cerita makeup tu. Yang penting, asal saya masuk makeup ni. Okey, yang penting hukumnya 2 tadi. Dia wajib. Okey, wajib untuk mereka yang dalam keadaan yang hadas.
Sunnah untuk mereka yang dalam keadaan yang tidak berhadas. Jadi senang begitu ya. Baik. Wow. Itu syarah judul bab je nak makan setengah jam. Baik. Syarah hadis. Masuk terus syarah hadis di sini. Kita ada satu perkataan tentang perawi hadis kita. Haddathana Muhammad bin Yusuf. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami. Dia adalah Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi dan Sufyan di sini adalah Sufyan Al-Thawri. Okey. Kemudian kita ada wa haddathana Musaddadun. Musaddad meriwayatkan kepada kami, di sini terlihat pengalihan kepada sanad kedua sebelum penyebutan matan dengan menggunakan simbol ha. Jadi ya, muslimah kalau kita baca hadis, sanad hadis ini kita akan jumpa simbol ha. Ha ni maksudnya dalam hadis tu dia ada dua sanad. Dia gabungkan. Okey, dia gabungkan dalam satu riwayat. Kerana apa? Perawinya sama. Okey, perawinya sama di hujung tu kan. Kita lihat ada siapa tadi? Sufyan. Siapa ya? Anas maaf. Anas. Kemudian kita ada Sufyan juga. Start daripada Sufyan, Ana Amri bin Amir, kemudian Anas. Ni tiga sama. Okay, masuk kepada sanad kedua pun tiga tu sama kan? Kalau lihat di situ ada tiga perawi yang sama. Jadi sebab itu kadang-kadang di kalangan para ulama mereka gabungkan dalam satu riwayat. Tapi bila baca dia ada seni dia, dia tak boleh main baca gitu saja. Jadi sebab tu mereka letakkan ha, jadi kita tak keliru ketika membaca. Jadi kita tak rasa dia salah letak ke? Kita tak rasa macam tu. Maknanya di situ kita faham bila ada simbol ha ini dalam sesebuah sanad, di situ dua sanad digabungkan untuk satu riwayat ataupun satu hadis yang sama. Okey, baik. Di sini dia kata beliau rahimahullah menyebutkan sanad ini walaupun sanad yang pertama lebih ali. Ali tu maksudnya tinggi. Jadi sanad yang pertama, kita ada dua sanad tadi kan dengan perawi yang sama. Sanad yang pertama tu dia punya kekuatan, statusnya lebih kuat kalau nak dibandingkan dengan sanad yang kedua. Kerana Sufyan Al-Thawri menyatakan secara tegas bahawa dia menyemaknya. Okey, baik. Sila lihat di muka surat 368 di situ kan. Yang bahasa Arabnya, cuba lihat di situ. Kita ada ha. Kan ha ini pemisah antara kedua-dua sanad. Baik. Lihat pada nama Sufyan, okey. Sufyan ana Amri bin Amir qala sami'tu Anasan. Ini sanad yang pertama. Kenapa Imam Ibn Hajar kata sanad ini ali, sanad yang tinggi. Lebih kuat daripada sanad yang kedua. Sanad yang kedua, okay, selepas huruf ha itu, selepas simbol ha, kita ada wa haddathana Musaddadun. Seterusnya, qala haddathana Yahya an Sufyana qala haddathani Amr bin Amirin ana Anasin qala. Baik. Untuk sanad yang pertama di situ kita lihat ya, Sufyan dia menggunakan ungkapan kata haddathana. Haddathana ni maksudnya telah menceritakan kepada kami. Bila kita guna cara periwayatan dengan perkataan haddathana, lafaz ini menunjukkan kita jumpa perawi itu one to one secara langsung. Ada pertemuan, itu yang menyebabkan dia guna haddathana. Sebab tu tadi Imam Ibn Hajar kata apa? Sanad ini sebenarnya lebih kuat nak dibandingkan dengan sanad yang kedua. Kerana sanad yang pertama menunjukkan secara tegas dia dapat hadis itu daripada perawi. Okey? Tapi kalau kita rujuk sanad yang kedua di sini, dia guna perkataan an. Kan an Sufyan. Dia guna perkataan an Sufyan di situ. Beza tau kalau kita kata haddathana Sufyan dengan an Sufyan. Dua lafaz ini dia menunjukkan bahawa an Sufyan ni belum tentu Sufyan dia jumpa. Kan? Dia kata dari Sufyan. Okey, dari Sufyan tu dia dapat macam mana? Dia tak describe bagaimana dia dapat hadis tu. Kan? Nampak? Sebab tu sanad yang pertama lebih kuat. Bila kita guna haddathana, dia kata dia menceritakan. Maknanya dia, orang tu dia jumpa depan-depan dan dia dapat betul-betul daripada orang tu. Tapi kalau kita kata dari, okey. Tu macam mana? Dia dengar ke? Orang tu cerita ke?
mungkin dia dapat daripada orang bawah ke daripada dia ke, kan? Kita tak pasti keadaan dia. Sebab tu sanad pertama lebih kuat nak dibandingkan dengan sanad yang kedua di sini. Tapi sengaja digabungkan untuk menunjukkan bahawa sanad kedua sebenarnya kuat. Kerana betul, Sufyan itu memang dia dapat direct daripada perawi yang sebelumnya ataupun daripada guru dia. Okey, sebab kalau di sini Imam Bukhari cuma letak An Sufyan tu, kan nanti bimbang kita tanya nanti. Dia dapat tu daripada mana? Macam mana dia dapat? Mungkin ada orang lah yang kalau rajin sangat kan nak timbulkan isu, dia mana tu dapat buat guna perkataan An. That's why dia letakkan yang pertama tadi untuk tunjukkan kepada kita. Walaupun ada sanad yang menunjukkan bahawa Sufyan dia ambil dari, tapi ada sanad yang pertama tadi tunjukkan Sufyan bukan ambil gitu-gitu, tapi dia memang ambil direct daripada guru dia. Okey, baik, seterusnya di sini. Dan Amr bin Amir, dalam sanad ini adalah seorang warga Kufah dari kalangan Ansar. Cerita tadi dah settle ya, jangan fikir lagi. Tinggalkan dulu. Sekarang masuk pada perawi lain. Dan Amr bin Amir, dalam sanad ini, Amir ke macam mana bacaannya? Amir, betul. Amr bin Amir dalam sanad ini adalah seorang warga Kufah dari kalangan Ansar. Namun, ada yang mengatakan dia adalah Bajali. Bajali ni maksudnya ialah dinisbahkan kepada Bajila. Bajila nama sebuah tempat di Kufah. Al-Mizzi membenarkan bahawa Al-Bajali adalah perawi lain selain orang Ansar ini. Kemudian riwayatnya dalam Sahih Al-Bukhari hanya 3 hadis sahaja dan seluruhnya diriwayatkan dari Anas. Sementara Al-Bajali dia tidak memiliki riwayat dalam Sahih Al-Bukhari. Dan kadang-kadang namanya sering tercampur dengan nama Umar bin Amir. Sekarang ni Amr bin Amir. Tapi kadang-kadang ada orang dia terkeliru antara Umar dengan Amir tu tadi. Maaf, antara Umar dengan Amru tu tadi. Sebab ejaan dia, ejaan dia macam gini. Satu ejaannya gini, ni Umar. Jadi kadang-kadang ada orang dia keliru antara Amru ni dengan Umar kerana ejaan. Cuma yang ni satu dia ada waw dekat belakang, kan? Sebab tu di sini dia kata ada orang yang mana mereka kata ini adalah Umar, sering tercampur, maknanya sering dia kelirulah dengan nama Umar bin Amir. Sebab nama bapa dia sama kat belakang tu. Kan, jadi mereka ni ada beradik ke apa? Ini kadang-kadang berlaku jugalah di kalangan perawi hadis ataupun di kalangan ulama syarah hadis yang mana terkeliru dengan nama-nama perawi. Jadi di sini kalau Umar bin Amir dibaca dengan mendammahkan ainnya tadi kita baca dengan baris depan. Kalau tadi baca baris atas. Yang mana nama dia yang sebenar ialah Al-Basri As-Sulami. Seorang perawi lain yang Muslim meriwayatkan hadisnya namun tidak ada satu pun riwayatnya dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi kita pegang ini adalah yang Al-Bajilah tu tadi. Okey, bukan Al-Basri As-Sulami, bukan dia. Okey, seterusnya perkataan inda kulli salatin. Setiap kali hendak solat. Artinya solat fardu bukan solat sunat. At-Tirmizi menambahkan dari jalur Humaid dari Anas, baik ia dalam keadaan suci maupun tidak suci. Itu maksudnya dalam keadaan hadas ataupun tidak, dalam keadaan yang berhadas ataupun tidak berhadas. Boleh juga diterjemahkan begitu. Yang mana zahirnya itulah yang menjadi rutinitas beliau. Hal yang rutin lah untuk Nabi SAW. Setiap kali solat, Nabi ambil wuduk menjadi rutin yang biasa dilakukan oleh baginda. Akan tetapi hadis Suwaid bin Nu'man yang disebutkan dalam bab ini menunjukkan bahawa yang dimaksud adalah hal itu merupakan kebiasaan yang sering baginda lakukan. At-Tahawi mengatakan kemungkinan hal itu wajib atas beliau sahaja. Jadi Imam At-Tahawi dia mengeluarkan kemungkinan-kemungkinan di sini. Pertama dia kata
Kemungkinan yang pertama, hal itu wajib untuk Nabi saja, kalau untuk kita tak wajib. Ini pendapat dia. Kemudian, hukumnya dinasahkan pada hari penaklukan kota Makkah berdasarkan hadis Buraidah, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahawa pada hari penaklukan kota Makkah, Nabi SAW mengerjakan beberapa solat dengan satu kali wuduk. Lalu Umar radhiyallahu an menanyakannya kepada baginda, dan baginda SAW menjawab, aku sengaja melakukannya. Jadi di sini ada riwayat lainlah yang menunjukkan kepada kita Nabi pernah solat dengan satu wuduk untuk beberapa solat. Sebab itu tadi dia kata bahawa hal ini dipanggil sebagai kemungkinan sahaja. Okay? Tapi pertama sekali dia kata kemungkinan itu wajib untuk Nabi sahaja, bukan untuk kita. Jadi kalau untuk kita, dia kata boleh kita gunakan hadis yang mana Nabi SAW gunakan untuk gunakan satu wuduk untuk beberapa kali solat itu tadi. Yang mana Nabi buat sengajalah untuk contoh kepada kita. Jadi kita tahu boleh mengambil wuduk sekali kemudian digunakan untuk beberapa kali solat. Baik, seterusnya pendapat kedua daripada Imam At-Tahawi juga. Dia kata kemungkinan lainnya beliau melakukan hal itu untuk menjelaskan bahawa hukumnya mustahab. Okey, jadi dia kata kemudian beliau khawatir disangka wajib, lalu sengaja tidak mengerjakannya untuk menjelaskan kebolehannya. Menurut saya, menurut Imam Ibn Hajar, saya ni Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata inilah yang lebih dekat kepada kebenaran. Jadi pendapat yang kedua ini bagi Imam Ibn Hajar ini lebih sahih lah. Dan berdasarkan pendapat pertama, bererti penasahan hukum terjadi sebelum penaklukan Makkah. Dalilnya adalah hadis Suwaid bin An-Nu'man. Kisah ini terjadi pada peperangan Khaybar. Sedangkan perang Khaybar sendiri terjadi beberapa tahun sebelum penaklukan Makkah. Jadi nak kata dia mansuh pun tak juga kan dekat situ, kerana pendapat kalau kita lihat pendapat yang kedua oleh Imam At-Tahawi, dia kata dia hanya nak jelaskan tentang bolehnya kita menggunakan satu wuduk untuk beberapa solat. Okay, contoh solat Zuhur, solat Asar, solat Maghrib. Okay. Jadi di sini kita lihat Nabi sengaja melakukannya untuk menunjukkan hukumnya adalah mustahab. Maknanya umat Nabi SAW bila melihat hadis ini, kita nampak bahawa hal itu taklah sampai kepada hukum wajib, yang mana setiap kali kita solat kita kena ambil wuduk. Kerana Nabi SAW sendiri pernah melakukan yang mana Nabi solat tidak ambil wuduk kembali, maknanya tidak memperbaharui wuduk baginda SAW. Okey, dan kemudian kalaulah orang nak kata hukum itu mansuh, tentang mansuh tu tadi, di sini Imam Ibn Hajar dia betulkan, dia kata dalilnya yang tepat sebenarnya ialah hadis Suwaid bin An-Nu'man. Okey, tapi sebenarnya kisah ini bukan terjadi pada masa penaklukan Makkah. Dia terjadi ketika peperangan Khaybar, iaitu dalam hadis yang pernah kita bincangkan, yang Nabi makan, kemudian Nabi tak ambil wuduk tu. Hukum tu kan, kita nampak. Maknanya hukum tersebut bukan hanya untuk hukum makan yang tak memperbaharui wuduk tu. Tapi kita nampak di sana, bila Nabi makan, kemudian Nabi terus solat. Masuk waktu solat, Nabi terus solat. Ia menunjukkan bahawa tak wajiblah untuk memperbaharui wuduk tu tadi. Sebab kita yakin di sini, kalau Nabi dalam keadaan berhadas, pasti Nabi akan mengambil wuduk kembali. Okey, baik. Seterusnya di sini, perkataan kaifa kuntum, bagaimana kalian dahulu. Okay, yang mengucapkan di sini adalah Amr bin Amir tadi. Maksudnya adalah para sahabat. Dalam riwayat An-Nasa'i dari jalur Syu'bah dari Amr, bahawa dia bertanya kepada Anas, apakah Nabi SAW berwuduk setiap kali hendak solat? Anas radhiyallahu an menjawab, ya. Dalam riwayat Ibn Majah tercantum, dahulu kami mengerjakan solat-solat dengan satu kali wuduk. Di sini kita lihat
Walaupun dia jawab ya tadi kan, kemudian mereka tanya, okey, Nabi setiap kali solat, Nabi ambil wuduk yang baru. Dia tanya, dan korang macam mana? Ini ayatnya. Korang di kalangan sahabat macam mana? Adakah ikut sama macam Nabi? Mereka kata, tak, kita kadang-kadang, dia kata situ kan, kita ni mengerjakan solat dengan satu kali wuduk. Dia jelaskan begitu. Kita kadang-kadang solat dengan satu wuduk tu kita dah boleh solat banyak kali lah. Yang penting bukan dalam keadaan yang berhadas. Jadi di sini kita jelaslah di kalangan para sahabat itu sendiri yang hidup sezaman dengan Nabi, mereka pun ada mengamalkan di mana tidak memperbaharui wuduk mereka untuk solat yang seterusnya. Kerana mereka masih lagi dalam keadaan yang berwuduk. Jadi kita faham di situ tak wajib. Sebab kalau dia wajib, Nabi akan tegur para sahabat ini kan. Kenapa tak ambil wuduk lagi? Kalau sahabat kata, oh Rasulullah kami masih lagi berwuduk. Tak, Nabi akan tegur, tak boleh. Tapi sekarang jelas kita lihat, Nabi tidak menegur mereka. Dengan satu kali wuduk tu saja mereka melakukan ataupun melaksanakan beberapa solat dengannya. Okey, seterusnya kita lihat di sini perkataan yujzi'u. Yujzi'u maksudnya cukup. Sampai situ sajalah. Seterusnya adalah cara bacaan. Okey, kita ada hadis nombor 215. Kita pernah baca hadis ini di mana? Sawik. Okey. Hadis tentang sawik. Baru ke dah lama dah? Baru. Jangan kata lupa pula. Lepas ni kata, lupalah dah sebulan. Cakap. Bab 51. Bab 51. Sekarang ni bab 54. Tak jauh sangat tu. Kalau kata lupa pun susah jugalah saya. Maknanya saya tak nak ulang lagi lah. Tapi tak apa. Boleh baca sahaja ya. Ambil keberkatan hadis ni. Kita baca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mencerahkan wajah kita ya untuk mereka yang banyak membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita lihat di sini. Dalam hadis 215, inilah sebenarnya hadis yang dikata daripada tadi, Suwaid bin Nu'man. Dalam riwayat Suwaid bin Nu'man menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperbaharui wuduk. Jadi ini hadis yang menjadi dalilnya. Kan? Tadi dalam muka surat 371 ada disebutkan bahawa dalilnya adalah hadis Suwaid bin An-Nu'man. Jadi hadis Suwaid bin An-Nu'man yang mana? Ini hadisnya 215. Yang diceritakan di situ oleh Khalid bin Makhlad. Okay. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Khalid bin Makhlad qala, haddathana Sulaiman qala, haddathani Yahya bin Sa'id qala, akhbarani Bushair bin Yasar qala, akhbarani Suwaid bin Nu'man qala. Qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama Khaybar. Okey, sebab tu tadi Imam Ibn Hajar kata apa? Hadis ni bukan terjadi pada penaklukan kota Makkah. Kerana dengan jelas dia sebut ia berlaku ketika masa penaklukan Khaybar. Hatta idza kunna bis-sahba salla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'asra. Falamma salla da'a bil at'imati falam yu'ta illa bisawiqi faakalna wa sharibna thumma qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-maghribi famadmada thumma salla lana al-maghriba wa lam yatawadda. Maksudnya di situ Khalid bin Makhlad meriwayatkan kepada kami dia berkata, Sulaiman meriwayatkan kepada kami dia berkata, Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada aku, dia berkata, Bushair bin Yasar telah mengkabarkan kepada aku, dia berkata, Suwaid bin An-Nu'man telah mengkabarkan kepadaku, dia berkata, pernah kami berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Khaybar. Hingga ketika tiba di As-Sahba. As-Sahba dah pernah jelaskan ya, nanti rujuk dalam hadis muka surat bab 51. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat asar dengan mengimami kami. Jadi Nabi jadi imam solat asar waktu itu. Selesai solat, beliau meminta dihidangkan makanan.
Jadi setelah solat asar itu Nabi SAW minta makanan dihidangkan. Maka kami pun makan dan minum. Okay, dan tidak ada yang dihidangkan saat itu selain sawiq. Maka kami pun makan dan minum. Kemudian Nabi SAW bangkit untuk mengerjakan solat maghrib. Beliau hanya berkumur-kumur, kemudian mengimami kami solat maghrib tanpa mengulangi wuduknya. Jadi di sini kita lihat Nabi tak memperbaharui wuduk itu. Dalam keadaan Nabi tidak berhadas. Nabi cuma apa tadi? Berkumur-kumur. Sebab apa? Nabi makan. Okay, Nabi makan. Tapi kalau kita tak makan, tak perlulah untuk berkumur-kumur. Okay? So di sini kita nampak jelas dalam kisah ini, Nabi tunjukkan kepada kita tidak wajib seseorang itu dia berwuduk sekali lagi. Yang mana dia dalam keadaan yang masih lagi berwuduk ketika dia nak melaksanakan salat. Jadi kita pegang kepada pendapat Imam An-Nawawi tadi. Wajib bila tadi? Untuk orang yang dalam keadaan berhadas. Jadi kalau kita masih lagi ada wuduk, kita nak ulang lagi wuduk kita boleh? Boleh. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi bagi saya kalau dah sunnah tu, kalau ada kelebihan, tempat, masa kan, dipersilakan. Itu lebih baik untuk kita pegang pendapatnya. Okey. Seterusnya di sini kita tak apalah. Itu tak perlu dibaca lah. Syarah hadisnya. Tinggalkan saja. Tak ada apa-apa sangatlah. Cuma dia jelaskan tentang para perawi sikit-sikit je gitu je. Kerana ni kita dah bincangkan di bab kita yang ke-51. Okey, itu saja. Ada apa-apa pertanyaan sebelum kita bersurai? Cik Zai nak tanya apa Cik Zai? Oh, tadi dah soal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak ada apa Cik Ana tanya apa? Senyum je Cik Ana. Ya Allah. Cik Ana jangan marah ya cakap pasal makeup tadi. Gurau-gurau je Cik Ana. Ada apa-apa nak tanya di belakang yang duduk-duduk? Oh, semua dah masukkan buku dalam beg. Tak ada apa lah aku nak tanya. Okay. Dah balik dah sudah. Tak payah tanya. Aduh, hai, minggu depan sambung lagi. Okey, baik. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.